Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan bermula dengan fasa pertama yang melibatkan anggota barisan hadapan. Fasa kedua yang melibatkan golongan berisiko tinggi dan fasa ketiga untuk masyarakat umum akan dilaksanakan selepas itu. Pusat-pusat vaksinasi juga telah dikenal pasti di lokasi yang berdekatan dengan anda. Justru saya menyeru kepada anda semua agar mendaftarlah sejurus saja pendaftaran untuk mendapatkan vaksin ini dibuka. Cukup mudah. Anda hanya perlu mendaftar menggunakan aplikasi MySejahtera. Anda akan dimaklumkan tentang bila dan di mana perlu mendapatkan vaksin anda. Vaksinasi ini amat penting untuk kita semua bagi membentuk imuniti berkelompok supaya kita dapat bersama-sama membendung wabak ini daripada terus merebak. Marilah kita bersama-sama melindungi negara yang kita cintai ini dengan mengambil suntikan vaksin. Lindung diri, lindung semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami kembali bersama dengan anda dan kali ini pada edisi 9 Mac 2021 Selasa 25 Rejab 1440 Hijrah bertemankan seperti biasa. Kami bertiga, saya Hanif Miswan. Saya Ani Mizati. Dan saya Ali Iskandar. Hari ini hari yang menceriakan harapnya. Ya. Amin, insyaAllah. Dengan keadaan cuaca yang ada kalanya panas, ada kalanya hujan. Kita bersyukur yang kita dapat melalui suatu lagi hari yang baharu. Kita dah diam-diam Mac ni masuk cepat juga kan? Dah 9 Mac. Betul. Dia. Kalau mungkin sahajalah nak ingatkan kan, sebab sekarang ni lagi berapa hari je, 33 hari mungkin lebih kurang nak menjelangnya Ramadan. Bagi mereka yang mungkin belum lagi mengganti puasa kan. Kalau orang perempuan mesti cakap tentang perkara tu dulu kan. Puasa. Jangan yang lelaki ya. Lelaki pun jangan buat-buat tak tahulah kalau yang jangan buat tak tahu lah kan. Ha. Ini puasa ni hal sendiri kan. Kan kalau macam tahun lalu tu mungkin dalam keadaan yang tak berpuasa. Ibu-ibu mengandung tahun lalu jangan lupa bayar fidyah, sebab kalau tak terlambat bayar fidyah akan berganda pula tahun hadapannya. Jadi jangan lupa untuk menyelesaikan apa segalalah sebelum menjelangnya Ramadan ni, insya-Allah. Ada sebulan lebih lagi, lebih kurang untuk kita selesaikan apa yang patut. Yalah, ya. Dan menerima kunjungan Ramadan. Sebulan berapa hari lah. Bila kata sebulan lebih tu bukan sebulan 10 hari. Betul. Sebulan je lah kita bagi. Kita kata sebulan lah. 33 hari secara khususnya dan kita ingin bersama dengan anda untuk pagi ini perkongsian yang pastinya membabitkan akan menarik minat beberapa golongan lah, terutamanya mereka yang akan kembali ke kampus, ibu bapa yang akan menghantar kembali anak-anaknya walaupun hantar secara jarak jauh je kali ini, dan juga golongan pendidik yang bakal menerima kepulangan. Sebab kita tahu sekarang ni mengikut fasanya adalah sekolah rendah terlebih dahulu, kemudian selepas habis SPM akan sekolah menengah, dan sekarang ni secara berperingkat di peringkat IPTA ada pelajar yang telah pun mula memasuki kampus, dah berada di kampus, dah pun dikuarantin ataupun diasingkan terlebih dahulu bagi mereka yang perlu menjalani proses tersebut, dan ada yang akan masuk kemudian, maksudnya kat kampus pun secara berperingkat lah. Ya, betul. Inilah perencanaan yang dibuat untuk memastikan tidak terganggu proses pembelajaran bersemuka, ya, walaupun di peringkat lebih tinggi ni pembelajaran dilakukan secara hybrid, ya, dalam talian dan juga bersemuka. Cuma peringkat-peringkat tertentu pelajar-pelajar IPT ni yang diperlukan untuk berada di kampus. Dan kita bercakap tentang sekolah kan, masa sekolah buka ibu bapa tak boleh masuk kan? Tak boleh. Tunggu di luar pagar kan? Di kampus ni luas. Luar pagar tu, luar pagar mana tu? Luar pagar tu kalau dibayangkan hanyalah di postguard sahaja, kepayahan juga kan nak mengangkat barang lagi-lagi. Postguard pintu utama. Pintu utama. Postguard Contoh apa ni, college, college kediaman. Contohlah kita ambil yang paling mungkin jauh jaraknya, mengikut kepada kediaman masing-masing, tapi pastinya ada kemudahan yang disediakanlah oleh pihak kampus dan sebagainya. Cuma kita bayangkan mereka yang berada pada tahun pertama,
kan semua barang-barang nak bawa dalam satu masa. Lagi-lagi kalau belajar jauh dari rumah. Kalau mungkin yang dekat tu bolehlah seminggu sekali dihantarkan barang dan sebagainya kan. Ini kita bercerita tentang mereka yang duduk jauh-jauh nak Yang bawa bawa barang. hanger. Baldi tu. Baldi. Pemandangan wajib Baldi ada wajib baldi. ya. Baldi wajib ada ya. Bantal baldi hanger dalam baldi. Hanger dalam baldi. Itu pemandangan wajib. Tu belum sebut gayung gitu kadang-kadang. Terkeluar gayung tu. Kita macam tu sekali lah. Okey. Ya. Itulah antara situasinya yang kita boleh bayangkan kan, mereka yang tahun 1 ni nak masuk ke kampus dalam kala pandemik ini, pastinya cabaran juga tu. Tapi itu mungkin salah satu yang dah pun difikirkan oleh mereka, dah susun baik-baik kan, dah ikut dah ada strategi masing-masing untuk meringankan beban masing-masing. Yang penting sekali dapat belajar secara fizikal, insya-Allah. Mungkin dalam TikTok ada tutorial macam mana mengemas barang. Kena cari. Sebelum masuk ke kampus kan. Betul-betul. Sebab ada Organise kalanya kan. secara umumnya penyangkut baju tu diletak dalam baldi kan. Secara umumnya lah. Betul, Mungkin betul. boleh diselit dalam beg. Kan supaya space Ataupun dia. disangkut di luar baldi tu kan. Tapi masih nampak macam genyar. Nampak Kalau jatuh kau bersepar tak. Tapi sudut penyimpanan ruang. Okey, saya ada perkara nak kongsi. Ada 6 kategori yang dibenarkan masuk ke kampus bermula pada 1 Mac. Mungkin ini sedikit ulang kaji bagi mereka yang tak tahu kategori mana lah. Yang pertama, pelajar dari program pengajian peringkat CJ, diploma, ijazah, sarjana muda dan pasca siswazah yang memerlukan praktikal, makmal, klinikal, latih amal, studio bengkel dan peralatan khas dah boleh masuk. Pelajar yang tidak punya akses dan persekitaran tidak kondusif bagi melaksanakan PDP dalam talian juga dah boleh masuk. Pelajar asasi asas setara dan diploma yang sedia ada di kampus boleh meneruskan pembelajaran secara hybrid. Semua pelajar antarabangsa juga yang dah sedia ada di sini boleh masuk kecuali dari United Kingdom dan pelajar berkeperluan khas OKU. Ya, itu yang Pelajar muat. dan pelajar yang menduduki peperiksaan muat antarabangsa dan badan profesional. Tertinggal satu. Okey. Ini mengikut peringkat lah. Bulan Mac ni penuh dengan tari-tari tertentu lah mengikut pada kampus masing-masing. Kalau contohnya hari ini kita akan bawakan pada 17 Mac kampus UKM sendiri. Mereka yang belajar di UKM akan memulakan pengajian secara fizikal. Jadi bagaimana perkembangan dia, SOP dan sebagainya, kita akan sentuh sedikit sebanyak pada hari ini. Jadi kepada anda ibu bapa, mungkin inilah masanya untuk ketahui kan, refresh semula SOP kalau ada dalam kalangan keluarga kita yang ingin memulakan pengajian. Okey. Seterusnya, seperti biasa kita nak kongsikan statistik COVID-19. Setiap hari kita kongsikan nombor ini supaya kita sama-sama lebih sedar, lebih cakna yang kita masih lagi berada dalam situasi ini. 1,529 kes positif yang berlaku. Nombor semakin lama semakin melandai, semakin kita boleh katakan berada dalam situasi ini lebih senanglah kita dapat rasakan, tetapi belum lagi boleh selesa kerana kalau anda saksikan kes sembuh 2,776, 8 kematian meningkat, semalam 3 kematian, hari ini 8 kematian dicatatkan menjadikan jumlah kematian 1,177. Yes, jumlah kes aktif juga masih lagi tinggi dengan 5 angka 19,778 cuma semalam dengan angka 20,000. Maksudnya semakin menurunlah dari hari ke hari dan dengan 8 kematian tersebut membabitkan menjadikan jumlah kematian 1,177 dan ini senarai kes baharu mengikut negeri dan kebanyakannya ditandakan masih lagi ada zon kuning. Maksudnya banyak lagi tinggi lagi kesnya dan di Selangor seperti biasa masih lagi jumlah yang agak besar dengan secara keseluruhannya 1,529 dan mungkin antara perkara yang boleh kita kongsikan juga seterusnya adalah berkaitan dengan kes kematian baru 8 kesemuanya dan ini membabitkan warga negara yang mempunyai latar belakang penyakit kebanyakan yang secara majoriti Dan berusia yang dah berusia dan ini kluster baru ada 4 semalam dilaporkan dan 3 daripadanya membabitkan kluster tempat kerja. Saban kali kita ingatkan perkara ini, tempat kerja memang kadang-kadang kita sendiri pun lah di sini Eli dan Anim kadang-kadang kita terlupa berkenaan dengan kawalan kendiri tersebut. Betul. Ya, terutamanya bila adanya kluster di tempat kerja itu, kemudian kluster ni sebelum diumumkan kluster akan berada di tempat lain juga. Betul. Jadi kita berwaspada dan sentiasa pastikan SOP kawalan kendiri itu terjaga. Dalam banyak-banyak angka yang dikongsikan ni, angka yang paling ingin difokuskan ialah kes baharu. Betul. Kita harap semakin lama semakin menurun dengan signifikan sekali. Cuma saya terfikirlah daripada mula kita kongsikan angkanya, bila akan kali terakhir ini adalah perkongsian terakhir
perangkaan COVID. Betul. Bila? Kita menanti kan Bila? saat itu, Kita ya sebagai orang Allah, media hai. ni kan. Betul. Itulah dia. Walaupun kita sekarang berada dalam fasa, kita tahulah orang kata program imunisasi kebangsaan ini telah pun berlangsung. Dikabarkan hampir 140,000 yang telah pun disuntik daripada 500,000 untuk dijangkakan untuk fasa pertama dos 1 vaksin ni. Tapi masih lagi belum ada, jangan kita ada mentaliti dah ada vaksin tak apa, pergi mana Ya, saja betul. tanpa jaga SOP dan sebagainya. Dan seterusnya, kalau mungkin anda belum daftar aplikasi MySejahtera, daftarkan cepat-cepat untuk pengambilan vaksin kerana sekarang hanyalah lebih kurang 3.22 juta saja yang dah berdaftar. Ya. Okey? Saya Patutnya- masih tertanya soalan Eli tersebut. Apa dia? Ada tak negara yang dah mengisytiharkan tanpa kes baru selain New Zealand saya rasa? Ya, mengisytiharkan tu satulah, tapi berhenti mengisytiharkan. Dan Bila masih ada lagi bila kan? sampai masanya kita akan okey, ini hari terakhir kita memaklumkan angka-angka Lepas untuk ni dah kes tak ada baru. maksudnya? Mulai esok tak ada. Soalan, Hari itu okey. akan sampailah insya-Allah. InsyaAllah kita doa Okey. banyak-banyak. Insya-Allah. Ke surat khabar kita. Ya, Baik. berita harian terlebih dahulu. Ini rentetan daripada perkongsian dan juga pembongkaran semalam berkaitan dengan apa yang berlaku di Sungai Kim Kim di Johor. Dan di muka hadapan berita harian dilaporkan JAS, Jabatan Alam Sekitar, syak pelepasan sisa kimia lebih besar. Dan ini disyaki berlaku pembuangan sisa kimia lebih banyak di Sungai Kim Kim. Kali ini berbanding insiden pencemaran disebabkan sisa toksik 2 tahun lalu yang menjejaskan lebih 6,000 penduduk sekitar Pasir Gudang Johor. Pengarah JAS Johor, Dr. Fahmi Yusof menjelaskan kesimpulan awal itu berdasarkan maklumat daripada penduduk bahawa air sungai berkenaan kerap bertukar hitam sejak sebulan lalu. Ini mungkin sedikit mengejutkan kita kerana dah hampir sebulan perkara ini berlaku. Manakala bau gas kimia yang dikeluarkan sama seperti kejadian pencemaran pada 2019. Rentetan ini boleh dibaca di halaman ke-14 dan 15 telah dimuatkan secara eksklusif di sini oleh wartawan Muhammad Farid Noh. Pelepasan sisa kimia lebih besar, siasat di mana punca tumpukan air hitam dan juga ada gambar rajah diselitkan dan juga lokasi rangkaian sungai dan kedudukan Pasir Gudang di Selat Johor. Dilaporkan sepanjang 15 km Sungai Kim Kim adalah sungai tunggal yang bercabang dengan anak sungai Pelawan dan muaranya terus ke Selat Johor. Kita pernah juga laporkan secara eksklusif 2 tahun lalu. Eksklusif dan Ya. ekstensif. Ya, rakan wartawan kita juga ke sana kan? Ya. Jadi berulang lagi nama Sungai Kim Kim. Kalau sungai lain tu satu perkara lah. Ini sungai yang sama. Malah dijangkakan lebih besar Ya. kawasan yang akan terlibat. Ya. Bagaimana dengan keadaan ialah sebab kita berada pada fasa yang kita juga turun sama-sama melihat kepada penguatkuasaan dilakukan dan sebagainya, tapi masih lagi terjadi, mungkin sedikit sebanyak menimbulkan persoalan kan. Bila kita baca je kita timbulkan persoalan. Habis segala pemeriksaan dan juga yang betul. dilakukan sebelum ini tu, Ya. apakah keputusannya? Apakah kesannya? Adakah kita nak bersandar kepada andaian kerana masa PKP itu tidak banyak orang ataupun ada aktiviti di luar. Mungkin. Jadi aktiviti pembuangan sisa-sisa toksik di Sungai Kim Kim ni berlaku lagi. Jadi ada pihak yang sedang diuji sekarang ni lah, uji Betul. dari segi ketangkasan melaksanakan tugas menjaga kebersihan ataupun tahap pencemaran di Sungai Kim Kim. Dia macam Kita lepas harap- satu-satu kan? Ya? Dia macam lepas satu-satu kan? Tapi dia berulang ke sungai Dia sama berulang tu. kembali Tu lah, yang siapa sedang dicabar lah tu. Okey, baik, kita beralih ke akhbar berikutnya. NST ini cerita tentang program imunisasi kebangsaan ini. Muka hadapan NST, gambar pun sangat-sangat menarik. Kalau tahu ni siapa nurse ni, mungkin boleh maklumkan kepada beliau. Betul? Kan? Frame kan? Frame kan. Sama seperti gambar-gambar sebelum ni juga kan? Ya, saya rasa Kembalikan. macam seolah-olah juru foto ni mempunyai koleksi gambar dan disesuaikan dengan tajuk ataupun tajuk tu editor beritahu cuba cari gambar yang Ya. sangat menarik lah. Ini satu sinergi yang bagus. Okay, Jab leak plugged non-frontliners jump the phase 1 queue at one vaccination centre only because of unclear implementation katanya. Ya, tidak jelas, implementasi yang tidak jelas menyebabkan ada yang lompat ataupun potong queue lah. Yeah, information from a whistleblower puts an end to this aberration, says a minister. Muka surat 2 ada menyebutkan rupanya ada 200 komplain berkaitan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini memotong barisan untuk mendapatkan suntikan vaksinasi yang sepatutnya tidak berlaku, sepatutnya golongan yang tertentu iaitu frontliners untuk fasa pertama ini. Ya. Jadi disebutkan di muka surat 2 ini, putting the brakes on queue jump for vaccines directive issued that only frontliners be inoculated under phase 1 of National Immunisation Program, says Khairi, kata Menteri Sains, Teknologi dan Menteri Sains lah, Teknologi dan Inovasi ya. Ya. Khairi Jamaluddin berkaitan dengan
isu ini. Kita daftar, kita tengok. Bila kita daftar tu di MySejahtera, kita dapat tahu kita fasa keberapa. Fasa keberapa? Golongan yang mana? Ya. Kalau kita pergi fasa 1, maknanya kita jam queue lah tu. Senang tu je. Ya, tak kira siapa kita pun. Okey, mari kita ambil iktibar dari peristiwa ni. Seterusnya. Baik, seterusnya Harian Metro. Ini berkaitan dengan lagi kes yang melibatkan dadah. 3.4 juta dadah telah pun dirampas di sebuah kondominium di Kepong. Membabitkan rampasan dadah ini, katanya modus operandi melibatkan pemandu teksi yang melakukan penjualan ataupun mengedarkan dadah ini dengan kenderaan awam tersebut. Halaman 8 berceritakan lebih lanjut lagi, 4 warga tempatan dicekup, dadah 3.42 juta dirampas. Dan katanya di sini juga semasa pemeriksaan di dalam kondominium itu menemui pistol jenama Norinco buatan Cina, kelopak peluru dan 23 butir peluru 9 mm dan wang tunai 11,792. Anda dapat saksikan gambar ranjah yang tersebut. Ini antara dadah yang dirampas, heroin, ganja dan sebagainya, termasuk juga ekstasi dan metafetamin. Kes siasatan masih lagi dijalankan, tapi ini kita nak ucapkan tahniah kepada yang terlibat. 3 bulan kabarnya pemeriksaan dilakukan oleh pihak berkuasa untuk memastikan sindiket ini tumpas. Pastinya bukan satu yang mudah, tapi kalau kita tengok sekarang ni kejayaan demi kejayaan oleh pihak polis, PDRM sendiri untuk membantras kes dadah kan. Berjuta-juta dadah yang dirampas di sempadan maupun di kondominium dan sebagainya. Syabas dan juga tahniah, walaupun di musim PKP ni kita dapat saksikan mereka yang harus terlibat dengan frontliners mengawal keadaan, tapi mereka yang terlibat dalam kes-kes begini juga kerja-kerja begitu mencabar juga kan pada saat ini. Ya. Baik. Bila macam kita kata, bila tak ada banyak pergerakan masa PKP yang betul-betul ketat tu, Yang lain-lain berluasalah. adalah strategi mereka tu. Ya, termasuklah di sempadan. Kan? Ya, betul. Kerana tumpuan kita ke COVID-19 punya keadaan kan. Ya. Baik. Okey, itu yang dikatakan kesihatan dan juga faktor keselamatan menjadi keutamaan pada ketika ini. Okey, kita ingin kongsikan ini berkaitan dengan perkembangan rakan kita di Cool FM. Kita saksikan terlebih dahulu perkongsian ini. Setiap ibu yang melahirkan inginkan yang terbaik buat bayi mereka. Namun untuk menghasilkan susu ibu yang mencukupi untuk bayi mereka bukan sesuatu yang mudah. Apa pilihan si ibu dan bagaimanakah cara untuk menyelesaikannya? Ikuti kami dalam perbincangan isu berkenaan dengan kesihatan wanita di webinar Cool pada 11 Mac 2021 bersama dengan tetamu-tetamu yang hebat. Dinas Mokhtar, pengacara, selebriti dan usahawan. Suzita binti Wirjon, pengerusi dan pengasas Natalis Mothercare. Dr. Afida Suhana Awangsoh, pegawai perubatan ONG Hospital Umrah. Aisyah Ismail, jururawat laktasi KPJ Sentosa. Klik like dan follow Facebook page Cool FM sekarang untuk anda menonton webinar Cool. Mudah dan pantas, anda juga berpeluang untuk memenangi wang tunai daripada Cool FM eksklusif di Cool FM. Itu dia. Jadi jika anda ingin sertai perbincangan, topik hangat serta mendapatkan pelbagai informasi bersama dengan Cool FM dan juga Haiza, ini yang harus anda lakukan. Seperti yang anda dapat saksikan, follow dan juga like Facebook Cool FM dan saksikan webinar pada hari Khamis 11 Mac 2021. Ya, nama-nama hebat ni dalam bidang kepakaran masing-masing kan. Terutama tentang kesihatan wanita, ibu yang sedang menyusukan. Betul. Ibu-ibu latar belakang yang berbeza ya, semua. Betul. Ni kita cakap tentang ibu yang berkerjaya terutama ni kan. Betul. Mencabar tau. Sambil-sambil nak lagi fasa yang baru-baru nak menyusukan anak kan, bekerja pula. Okey, satu perkongsian yang hebat sekali anda boleh saksikan ataupun apa-apa info lanjut www.coolfm.com.my. Okey. Kita nak berehat seketika. Yep. Lepas ini nak cerita tentang anak-anak masuk kampus pula. Hari itu masuk sekolah, dia masuk kampus. Yang dari kecil ke besar lah. Kan? Akan kita bawakan di Malaysia ni. Teruskan bersama kami. Jangan ke mana-mana. Jom, muat turun MySejahtera. Setelah sekian lama duduk di rumah disebabkan PKP, Ayub dan Rosnah bercadang ke pusat membeli belah. Semasa di pintu masuk, Ayub dan Rosnah membuka aplikasi MySejahtera dan mengimbas kod QR. Ayub dan Rosnah dibenarkan masuk setelah disahkan status kesihatan mereka. Ayub dan Rosnah bercadang untuk ke kedai makan.
Ayub dan Rosna membuka aplikasi MySejahtera dan mengimbas kod QR. Mudahkan dengan aplikasi MySejahtera. Tidak perlu lagi mencatat butiran pengenalan diri di setiap pintu masuk. Imbasan kod QR bukan sahaja untuk pengisytiharan kesihatan kendiri. Ia juga memudahkan pihak berkuasa melakukan pengesanan kontak jika berlaku sebarang kes jangkitan COVID-19. Selain daripada kemudahan imbasan kod QR, aplikasi MySejahtera juga menawarkan perkhidmatan lain seperti kemaskini status risiko COVID-19, mengesan dan menjejak kawasan hotspot COVID-19, MyTrace, tambah tanggungan, mengenal pasti lokasi fasiliti saringan COVID-19 yang terdekat, mendapatkan nasihat kesihatan secara atas talian, mendapatkan maklumat tambahan dan terkini, SOP pembukaan ekonomi dan soalan lazim. Aplikasi MySejahtera boleh dimuat turun melalui Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Cara mendaftar MySejahtera. Klik daftar sini. Pendaftaran boleh dibuat menggunakan nombor telefon. Anda akan menerima notifikasi SMS yang mempunyai OTP. Masukkan kod OTP di ruangan yang disediakan. Masukkan butiran pendaftaran seperti nama, nombor telefon, nombor kad pengenalan, umur, jantina, bangsa dan alamat. Jangan bimbang, kerahsiaan data peribadi anda terjamin. Tetapkan kata laluan dan klik sahkan. Pastikan anda simpan kata laluan untuk memudahkan proses log masuk semula. Pendaftaran berjaya. Tekan tutup untuk kembali kepada paparan log masuk. Anda boleh menggunakan aplikasi MySejahtera dengan menggunakan kata laluan yang telah anda tetapkan. Anda juga boleh mendaftarkan ahli keluarga atau individu lain yang tidak mempunyai nombor telefon atau akses kepada telefon pita melalui fungsi urus tanggungan di dalam aplikasi ini. Aplikasi ini akan turut membantu anda memantau tahap kesihatan mereka. Pengguna dinasihatkan sentiasa mengemaskini aplikasi MySejahtera. Jom muat turun MySejahtera sekarang. Senang dan selamat. Sidang Khas Majlis Keselamatan Negara MKN telah meluluskan cadangan Kementerian Pengajian Tinggi KPT untuk membenarkan pelajar tempatan institusi pendidikan tinggi IPT kembali ke kampus. Saya Syamil berumur 19 tahun. Saya belajar di ITM Lentong Melaka dan mengambil kos Meskom. Saya akan menyambung pengajian saya semester 2 pada akhir bulan ini. Sepanjang saya belajar secara online, bagi saya okey je sebab saya dah familiar dengan social media and teknologi semua tu. So, senang nak menyesuaikan diri untuk online class, Google Meet dan sebagainya. Tapi biasalah, kadang-kadang ada internet problem and video atau audio dekat Google Meet tu tersekat-sekat. Perasaan saya untuk masuk ke kampus excited sebab dapat jumpa kawan baru, belajar face to face dengan lecturer, but at the same time takut juga sebab ialah first time berjumpa dengan family kan. But hopefully everyone will get along. Dari segi persiapan barangan pula, saya dah beli barang-barang ini masa semester 1 dulu. Tapi sebab kita ditangguhkan untuk masuk kampus, saya tak banyak barang lagi lah kena beli. Dari segi mental pula, saya boleh cakapkan saya dah 80% prepared sebab kita dah belajar subjek-subjek dekat semester yang lepas. So tak adalah terpinga-pinga, tak tahu nak buat apa semua. Even though subjek untuk semester 2 ni lain, tapi mostly diorang related. So insyaAllah semuanya akan okey. Since kita still dalam pandemik COVID-19 ni, harapan saya untuk kemasukan pelajar ke kampus, saya harap semua pelajar dapat mematuhi SOP.
so that kita semua dapat meneruskan pembelajaran secara face to face ni sampai habis COVID, and semua orang including the new students dapat enjoy university life. Okey, itu perkongsian salah seorang daripada pelajar yang bakal ke kampus dan pastinya kegembiraan, keterujaan dan juga kesiagaan dari segi mental. Katanya 82% dah bersedia untuk kembali ke kampus. Jadi bagaimana pula kepada anak-anak kita yang lain? Adakah mereka bersedia juga? Dan ada juga mengatakan pembelajaran secara online ini lebih senang, lebih memudahkan. Pada masa yang sama ada pihak ataupun pelajar yang perlu berada di kampus untuk sesi pembelajaran di makmal dan sebagainya. Okey, kita nak mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari salah sebuah universiti di Malaysia ini, secara spesifiknya Universiti Kebangsaan Malaysia, untuk mengetahui proses kemasukan pelajar secara berfasa ini. Dan kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Suhaimi Muhammad, Pengarah Pusat Hal Ehwal Pelajar UKM di talian video sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Eli. Apa khabar? Alhamdulillah. Ya, Doktor, terima kasih banyak sudi bersama kami. Rasanya setakat ini persiapan UKM untuk menerima kehadiran pelajar ni berapa peratus? Okey, sekarang ni persiapan di Universiti Kebangsaan Malaysia kita dah kira hampir 100% lah. Baik. Kita sudah pun bersedia daripada arahan daripada KPT. Bermula 31 Januari, semua universiti sudah bersedia kemasukan Mac. Jadi di UKM kita pun dah bangunkan segala keperluan untuk kemasukan. Utamanya kita bangun satu sistem kita panggil sebagai UKM to Campus. So sistem itu adalah khas untuk kemasukan pelajar Mac nanti, di mana pelajar akan masuk mengikut fasa-fasa yang ditetapkan dalam 6 kategori yang diluluskan oleh KPT. Okey, baik. Saya tertarik bila saya baca tentang aplikasi UKM to Campus ini. Jadi sebelum pelajar datang, mereka perlu kira dapat angka giliran lah ya, fasa ke berapa mereka masuk dan sebagainya. Betul. Adakah ini mengikut kuota ke ataupun mengikut fakulti ataupun kolej kediaman atau macam mana? Okey, sistem UKM to Campus adalah satu sistem yang integrasi semua dari segi fakulti dan juga kolej-kolej kediaman. Pelajar perlu masuk dalam satu sistem sahaja. Sistem tersebut pelajar boleh menyemak kategori-kategori yang dibenarkan. Pelajar boleh buat pilihan mengikut fasa dan juga pelajar boleh membuat pilihan untuk penginapan kolej kediaman. Baik. Kita dalam tempoh ini sebab bilangan pelajar yang berada di kampus tidaklah ramai. Jadi kolej kediaman kita tersedia untuk semua pelajar yang akan balik dalam 6 kategori. Tapi kita bagi pilihan kepada pelajar. Kalau pelajar kata dia nak penginapan di luar kampus, pelajar boleh pilih dalam sistem tersebut. Sistem tu one stop, pelajar boleh cetak surat kebenaran, pelajar boleh cetak borang deklarasi kesihatan dan juga dokumen-dokumen penting sebelum mereka bergerak balik ke kampus. Okey, baik. Dan setibanya di kampus, apakah proses seterusnya, Doktor? Okey, setibanya kampus, sebab kita ada 3 fasa ya, Eli. Fasa pertama akan mula masuk 17 hingga 19 Mac. Fasa kedua adalah pada 3 dan 4 April, dan fasa yang ketiga ialah 16 dan 17 Mei. Jadi fasa pertama yang kita sudah bersedia sekarang ini, pelajar tiba saja di pintu masuk, pelajar akan terus melalui kaunter saringan melalui pandu lalu bersama dengan pengiring. Dan di dalam kaunter saringan tersebut, pelajar akan disemak dari segi bacaan suhu dan juga bacaan suruh pelajar dan juga pengiring. Serahkan borang QR code MySejahtera itu, dia scan, dan juga borang deklarasi kesihatan, dan dipakaikan gelang, Eli. Kita ada 2 bentuk gelang. Kalau pelajar berisiko rendah, gelangnya warna biru. Yang ini maksudnya pelajar akan terus bergerak ke kolej kediaman untuk pendaftaran. Pelajar yang berisiko tinggi, gelang merah, akan ke pusat kesihatan universiti untuk saringan lanjut lah. Tiba je dekat kolej kediaman, drive-thru juga, pandu lalu. Pelajar saja yang dudukkan barang. Manakala ibu bapa dan pengiring akan meninggalkan kampus, baliklah. Kemudian pelajar akan terus follow tanda arah yang kita tetapkan. Dia scan balik MySejahtera, dia cek suhu dia, buat penjarakan fizikal yang kita dah letakkan, tanda-tanda tersebut. Kemudian pelajar terus ambil kunci. Nombor pelajar pun kita dah scan daripada awal dalam sistem. Pelajar tak perlu lagi daftar apa-apa. Pelajar perlu ambil kunci saja, terus menuju ke bilik dia dan ikuti pengasingan selama 10 hari lah, pemantauan kediri kita panggil di sini.
Okey, baik. Kita lihat ini satu proses yang sangat sistematik, yang sangat teratur dan membabitkan pembantu-pembantu untuk mengiringi pelajar-pelajar ini. Jadi ini difahamkan adalah golongan pelajar juga ya, Doktor? Betul. Kita punya pembantu petugas adalah dari kalangan mahasiswa-mahasiswi juga, iaitu Majlis Eksekutif Pelajar di kolej-kolej kediaman, dan di fakulti pula kita ada Persatuan Mahasiswa Fakulti lah. Pelajar yang membantu pelajar juga dibantu oleh pengurusan kolej dan juga pengurusan fakulti. Okey. Baik. Saya ada pertanyaan selepas mereka ni masuk ke kampus. Kemudian disebutkan di sini pelajar menjalani fasa pemantauan kendiri selama 10 hari mengikut SOP yang ditetapkan. Apa maksud pemantauan sendiri itu? Adakah mereka tidak dibenarkan ke kolej kediaman lain ke ataupun bergerak di dalam kampus ke atau macam mana? Okay. Fasa pemantauan kendiri ini adalah lebih kepada buat pengasingan kendiri di mana pelajar ditempatkan di kolej kediaman satu orang saja, satu bilik. Okey. So bila pelajar berada di satu bilik, mereka kena pantau setiap hari status kesihatan mereka. Pihak pengurusan kolej dengan bantuan daripada Majlis Eksekutif Pelajar ini, mereka akan update setiap hari keberadaan pelajar di bilik dan juga dari segi kesihatan pelajar, dan data ini akan dikumpulkan di Pusat Kesihatan Universiti untuk buat pemantauan. After 10 hari, pelajar ini akan disaring semula oleh Pusat Kesihatan Universiti untuk potong gelang dan pelajar boleh mengikuti SOP macam biasalah untuk masuk ke makmal dan sebagainya. Okey. Bezanya ialah Ali, dalam fasa pengasingan ini pelajar hanya boleh bergerak dalam kompaun di kolej kediaman yang khas untuk pengasingan sahaja. Boleh pergi kafeteria untuk pengasingan sahaja dan jaga dia punya aktiviti lah. Boleh. Okey. Saya membayangkan di dalam kolej atau dalam kampus tu ada sistem PKP tersendiri ya, Doktor. Sangat-sangat menarik. Tak ada. Kita hanya akan buat perbezaan lah pelajar yang sedia ada dalam kampus. Tak perlukan kompaun itu. Pelajar yang ada tu dalam kompaun pengasingan lah. Okey. Dan saya melihat adanya poster untuk menjelaskan tentang proses kemasukan ini di portal UKM. Pada masa yang sama diberikan video. Setakat ini sejauh mana pemahaman ataupun ada sebarang maklum balas daripada ibu bapa khususnya untuk yang menghantar anak untuk tahun pertama ni? Okey. Setakat ini kita alhamdulillah dengan adanya bantuan sosial media dan juga kita punya website UKM itu, semua video kemasukan dah jelas. Kita punya perkeliling kepada pelajar juga jelas, sistem kita juga jelas, ibu bapa juga berhubung melalui kita punya hotline ni. Bermula daripada 27 Februari lagi, hotline kita dah terbuka sampai sekarang. So pelajar memang sudah jelaslah, dan ibu bapa memang banyak yang bertanya melalui fasa-fasa tersebutlah. Sebab anak mereka terutama tahun 1 ni first time, dan ibu bapa memang mengharapkan universiti menerima anak mereka dengan selamat lah. InsyaAllah kita dah prepare semua tu insyaAllah. Ya. Ini sekarang bertanyalah, kalau di sekolah kita sedang berdepan dengan cabaran penyuraian ibu bapa. Jadi penghantaran ibu bapa ni, penghantaran anak ibu bapa ni ada sebarang cabaran untuk menyuraikan mereka ataupun disebabkan keluasan kampus itu, jadi ini tidak menjadi isu langsung. Okey, sebenarnya tidak menjadi isu utama kerana kemasukan ibu bapa adalah secara pandu lalu melalui pintu masuk utama. Kita dibantu oleh kita punya unit keselamatan universiti. Kemudian di situ akan ada petugas daripada Pusat Kesihatan Universiti dan juga petugas-petugas di kolej kediaman lah. Kita dah bina laluan one way punya road lah daripada masuk dan keluar balik ibu bapa. Jadi tidak ada konsep yang berduyun-duyun ramai-ramai lah. Kita pastikan perjalanan fizikal itu dipatuhi. Ya. Sangat-sangat baik. Baik, akhir sekali pesanan kepada pelajar yang mungkin belum masuk menunggu fasa berikutnya, apa yang boleh dipesankan Dr. Suhaimi? Okey, saya ingin memohonlah daripada Pusat Khawatir Pelajar supaya keadaan kembali pulih dalam ni, dan kita kena gunakan norma baru ini. SOP yang ditetapkan itu perlu dipatuhi dengan ketat, dan kita mengharapkan supaya semua kita lah jaga diri kita dan juga pastikan tidak ada orang kata apa membawa perkara-perkara yang boleh merumitkan lagi pengurusan universiti dan sebagainya lah. Ya, baik. Pihak universiti membantu mempermudahkan proses, jadi kita pun bantu mempermudahkan proses pihak universiti ya. Doktor, terima kasih banyak, selamat menjalankan tugas dan kita doakan yang terbaik dan dipermudahkan segala urusan ya. Assalamualaikum.
Profesor Madya Dr. Suhaimi Muhammad, Pengarah Pusat Hal Ehwal Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Sangat menyeluruh, sangat komprehensif. Ini tata cara daripada ingin memaklumkan bagaimana proses kemasukan itu sampailah berada dalam kampus, kawalan kendiri dan sebagainya terperinci, dan kita yakin universiti lain juga di Malaysia melaksanakan prosedur sebegini. Jadi semoga dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh pelajar-pelajar kita yang tidak sabar nak masuk ataupun nak kembali ke kampus. Okey, itu cerita tentang persediaan pembukaan institusi pengajian tinggi, dan selepas ini bersama dengan rakan setugas saya Harif Biswan dan pun bersedia untuk bercerita tentang penglibatan Barisan Hadapan Frontliners untuk fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan ketika nanti di MHI. Hijrah binti Tanak Bidin sebagai pembantu pembahasan pendirian di Kementerian Pertanian Mahir. Sudah ambil vaksin, so far okay. I've just got my COVID-19 vaccines, and then so everything went smoothly today, and then there's no pain, and then I feel so comfortable after taking the vaccine, so everything is fine. So do take your vaccines. Hai, saya Dr. Nur Syuhada binti Abu Bakar dan saya telah mengambil vaksin. It's not painful at all. Come and get it. Saya telah menerima vaksin saya pada minggu lepas. Proses vaksin tu agak straightforward. Staff semua profesional. Masa cucuk tu ada sakit sikit tapi biasalah. Pada yang hari seterusnya saya ada demam sikit, sakit sikit kat lengan yang dicucuk tu, tapi tak ada masalah sangat. Sampai hari ni okey, sihat walafiat je. So jangan risau. Get yourself vaccinated. Ya, pemegang kesihatan depan pantai and we are vaccinated. Saya penguasa bomba Abu Hassan bin Muawi telah divaksin. Saya Timbalan penguasa bomba 2 Muhammad Fauzi bin Osman telah divaksin. Saya Timbalan penguasa bomba 2 Muhammad Sabri Ismail telah divaksin. Saya Perdana Kuasa Bomba Faiz Abdullah telah divaksin. Saya BBT 2 Zakaria bin Muhammad telah divaksin. Kami warga bomba negeri Kelantan telah divaksin. Lindung diri, lindung semua. Baik, itu sedikit perkongsian dari pelbagai latar belakang petugas Barisan Hadapan kita, petugas Barisan Kesihatan dan juga Keselamatan berkaitan dengan pengalaman mereka yang antara menjadi penerima pertama berkenaan dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun suntikan vaksin. Dan kita ingin teruskan perkongsian ini dalam usaha kita untuk mengajak kalian semua mereka yang menonton Malaysia hari ini, terutamanya dalam memastikan bahawa kita telah pun mendaftar dan mengambil suntikan vaksin nanti sekiranya masa kita telah pun tiba. Okey, bersama kita secara panggilan video adalah Dr. Ghazali Cik, Pegawai Kesihatan Lembah Pantai, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Janik. Ya. Apa khabar doktor? Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Doktor, mungkin tadi kita telah tayangkan berkenaan dengan beberapa respon daripada petugas Barisan Hadapan Kesihatan dan juga Keselamatan berkaitan dengan bagaimana pengalaman mereka mengambil suntikan. Doktor juga difahamkan antara yang telah menerima suntikan pertama. Bagaimana sebenarnya doktor boleh kongsikan pengalaman tersebut? Ya, terima kasih Saudara Hanif. Memang saya masa kuah di antara kalangan frontliner yang awal mendapatkan vaksin. So, pengalaman saya bermula dengan pendaftaran Mas Sejahtera dan disusuli dengan temu janji melalui Mas Sejahtera di Klinik Kesihatan Tanglin. Proses saya lalui di Klinik Kesihatan Tanglin adalah mudah dan dalam jangka masa 40 minit dah selesai. Dan dia meliputi 5 perintah utama lah, iaitu salinan suhu dan gejala, dan konsultasi dan mengisi borang kebenaran consent form, dan terima suntikan vaksin, dan seterusnya melalui proses observation selama 30 minit, dan terakhir sekali kita terima kad vaksinasi untuk temu janji second dose. So, pengalaman saya mendapat vaksinasi COVID-19 tiada apa-apa yang serius, cuma sakit di tempat cucukan, dan pada hari pertama dan hari kedua dan seterusnya sehingga hari ini hari ke-8 dah tak ada apa-apa dah. Okay.
Doktor, yalah kita faham baru lebih 3 juta rakyat Malaysia yang mendaftar di MySejahtera dan mungkin antara peranan kita juga adalah untuk mengajak rakyat Malaysia ini sekurang-kurangnya mendaftar terlebih dahulu. Mungkin dari sudut klinikal yang doktor boleh kongsikan berkaitan dengan antara kesan daripada suntikan tersebut, mungkin ada tindak balas mengikut tubuh badan masing-masing terhadap suntikan tersebut dan pemahaman yang lebih jelas buat rakyat Malaysia, doktor. Okey, untuk apabila seseorang individu mendapat vaksin COVID, badan akan bertindak balas mendapat berbalas antibody secara semula jadi dalam badan dan antibody terhadap COVID-19 akan terbentuk di dalam individu tersebut. Antara komplikasi-komplikasi ringan yang boleh didapati selepas dapat cucukan sama ada sakit di bahagian bahu dan kadang-kadang ada sakit kepala, demam ringan dan sakit di bahagian otot. Sekiranya ada serius dan kadang-kadang berlaku alergi dan sebagainya. Alright? Doktor, mungkin saya ada terbaca satu artikel juga mengatakan bahawa rehat yang mencukupi juga disarankan untuk dilaksanakan sebelum mengambil suntikan vaksin. Mungkin ada perkara-perkara yang doktor boleh tambah persediaan dan juga apa persiapan kita sekiranya nanti bila dah tiba giliran ni untuk mengambil suntikan vaksin, apa persediaan yang boleh dilakukan? Okey, setiap individu yang yang layak perlu membuat persediaan yang rapi sebelum datang ke klinik kesihatan pada fasa 1 ini. Ya. Itu masing-masing kena membuat turun MySejahtera dan update MySejahtera, personal data dan juga jawab beberapa soalan ringkas dan fahami beberapa persetujuan mengambil vaksin. Dan datang ke pusat pemberian vaksin untuk fasa 1 ini di klinik kesihatan kerajaan dengan membawa kad pengenalan masing-masing. Dan dari segi pakaian, kita nasihatkan pakai pakaian yang short sleeve ataupun baju yang longgar untuk memudahkan jururawat membuat suntikan di bahagian bahu. So untuk selepas sesi pemberian vaksin, so kita kena di pusat pemberian vaksin tersebut, individu akan diperhatikan selama 30 minit untuk melihat ada apa-apa reaksi segera yang serius yang perlu pihak kesihatan atasi. Dan seterusnya sebelum meninggalkan pusat pemberian vaksin, masing-masing akan diberikan satu kad vaksinasi untuk situ dengan jelas menyatakan butiran vaksin temujanji dos kedua untuk kita datang semula dalam masa 3 minggu untuk vaksin ini. Ya. So, dalam masa 3 minggu untuk suntikan kedua. Ya, doktor, itu mungkin antara persediaan-persediaan sebelumlah dan sekarang ni mungkin antara perkara yang perlu kita perangi jugalah berkaitan dengan maklumat palsu. Vaksin juga sudah ada kelihatan sekononnya dijual di dalam talian dan ini pastinya adalah antara barangan tiruan dan juga boleh memperdayakan rakyat Malaysia terutama yang masih lagi ataupun tak sabar ingin mengambil suntikan vaksin ini. Mungkin secara ilmiahnya boleh doktor beri sedikit nasihat kepada mereka ini berkaitan dengan ambil suntikan vaksin di tempat yang sepatutnya dan bukan melalui mereka yang tidak bertanggungjawab ini? Ya, pada pandangan saya, kita sebagai rakyat Malaysia kena ikuti perkembangan semasa yang diwawakan oleh kerajaan atau Kementerian Kesihatan. Buat masa ini difahamkan atau diumumkan oleh kerajaan bahawa perolehan vaksin ke dalam negara oleh pihak kerajaan khususnya Kosti dan juga Kementerian Kesihatan dan bekalan ini tidak dijual di dalam negara dan semana-mana individu yang membuat iklan di
saluran media dan sebagainya. So itu kita kena berhati-hati dan kemungkinan tiruan dan mereka dapatkan daripada sumber-sumber yang tidak diketahui adalah tinggi. So pada nasihat saya selaku pejabat awam dan juga frontliners, kerajaan telah beri jaminan bahawa setiap rakyat yang layak akan diberikan vaksin yang percuma dan kita harap kita dapat bersabar dan menunggu giliran yang ditetapkan oleh seperti mana dijadualkan oleh pihak pusat-pusat yang akan memberikan vaksin tersebut. Ya, betul. Kata kuncinya adalah bersabar, doktor, dalam memastikan bahawa kita mendapat giliran kita. Ya, betul. Doktor, saya ada perkara yang ingin dikongsikan juga. Okey, difahamkan sekarang ini hampir 140,000 individu yang dilaporkan telah pun mendapat suntikan vaksin, kesemuanya daripada petugas barisan hadapan. Mungkin doktor boleh kongsikan juga perkembangan sedikit berkenaan dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini. Bagaimana sekarang ini statusnya dan mungkin selepas ini doktor sendiri mungkin terlibat dengan suntikan tersebut. Prosesnya berjalan lancar setakat ini? Ya, alhamdulillah. Kita di Pejabat Kesihatan Lima Pantai sebagai sebuah pejabat kesihatan yang merancang pelaksanaan program vaksin kebangsaan ini melalui klinik kesihatan yang terpilih. Untuk kami di sini pemberian vaksin dilakukan di klinik kesihatan Tanglin. Setakat hari ini kita telah mencapai dalam anggaran 40% sasaran yang telah ditetapkan kepada kami oleh negeri dan kebangsaan. Dan untuk fasa pertama, untuk frontliners dos pertama. So kita mensasarkan dalam masa 3 minggu yang pertama mulai 1 Mac yang lalu sehingga sekitar 18 Mac nanti kita akan mensasarkan dalam 70 hingga 80% frontliners kita, pemberian kesihatan dan beberapa agensi sahabat yang lain yang bersama-sama kita tercapai sasaran itu. InsyaAllah. InsyaAllah, doktor. Terima kasih kerana sudi berkongsi dengan kami. Mungkin secara penutupnya, boleh doktor berikan sikit saranan terhadap orang ramai ketika ini fasa untuk mendaftar dan juga berkenaan dengan kebaikan mengambil vaksin ini untuk manfaat kita bersama, doktor. Silakan. Ya. Saya mewakili peringkat Pejabat Kesihatan menasihati rakyat di luar sana agar mengikuti perkembangan semasa yang diumumkan oleh kerajaan dan juga khususnya Kementerian Kesihatan. Dan maklumat-maklumat tersebut adalah sahih dan terkini dan kita yang kedua adalah tunaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia yang layak untuk bersegera mendaftarkan diri di dalam MySejahtera dan bagi mereka-mereka yang tiada kemudahan MySejahtera, kerajaan menyediakan 4 tambahan channel lain untuk rakyat Malaysia mendaftarkan diri ke dalam MySejahtera dan kita menunggu giliran yang ditetapkan oleh kami nanti. Doktor, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami. Baik. Ya, di atas perkongsian berkenaan dengan pelibatan barisan hadapan dalam fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan Dr. Ghazali Cik, Pegawai Kesihatan Lembah Pantai, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan mungkin kita boleh mengambil kesempatan ini juga kerana semalam ada perkongsian berkaitan dengan baru 3,224,641 individu yang dilaporkan telah mendaftar melalui aplikasi MySejahtera dan seperti yang dikatakan oleh Dr. Ghazali tadi berkaitan dengan ada 4 lagi saudara lain untuk mendaftar selaku rakyat Malaysia. Jalankan tanggungjawab anda, jalankan kewajipan kita untuk sama-sama menjaga kesihatan sesama kita. Okey, kita nak berhenti seketika. Selepas ini ada segmen perkongsian inspirasi Ustazah berbakat mengubah suai. Jangan ke mana, teruskan bersama kami di MSI.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya penolong pegawai perubatan telah menerima vaksin COVID-19 ini pada tanggal 5 Mac 2021 di Klinik Kesihatan Sandakan. Dan secara asasnya yang saya boleh kongsikan, proses ketika mendapatkan vaksin COVID-19 ini adalah amat mudah, cepat dan efisien. Anda hanya perlu hadir ke pusat vaksinasi seperti yang telah ditetapkan dalam aplikasi MySejahtera dan digalakan untuk datang 30 minit lebih awal untuk urusan dokumentasi. Dan setelah selesai urusan dokumentasi, giliran anda akan dipanggil untuk menerima suntikan. Dan jangan risau, suntikan vaksin COVID-19 ini tidaklah sakit. Anda hanya akan merasa kurang selesa dan lemu dalam jangka masa pendek pada kawasan suntikan. Dan keadaan anda akan dipantau selepas suntikan diberikan dipantau dalam masa 15 hingga 30 minit oleh pasukan perubatan. Dan alhamdulillah saya tidak mengalami sebarang reaksi alergik ataupun komplikasi lain setelah menerima suntikan vaksin COVID-19 ini. Saya telah menerima vaksin pada 5 hari bulan Mac yang lalu. Waktu tunggu giliran tu agak gemuruh lah. Tapi bila sedang terima suntikan tu, tenang je. Sebab saya tarik nafas dalam-dalam dan hembus panjang-panjang. Alhamdulillah, keadaan saya lepas terima suntikan tu dalam masa 24 jam ada rasa lenguh sikit lah dekat bahagian tangan kiri tu. Selain daripada itu tak ada apa-apa, melainkan mungkin rasa penat lebih daripada biasa. Itu je setakat ni. Tak ada apa-apa yang merisaukan lah. Saya telah menerima vaksin pada 2 hari bulan 3 2021 dan perasaan saya sebagai penerima adalah sangat bangga kerana Kerajaan Malaysia tengah memilih kami, frontliners, sebagai golongan yang terawal untuk menerima suntikan. Saya mengalami beberapa episod of headaches tapi lepas itu baik-baik saja. Baik, kembali dalam Malaysia hari ini. Seterusnya kita akan kongsikan bersama dengan anda semua yang mungkin terlepas tadi ada juga kita war-warakan kepada anda. Kita nak kongsikan berkaitan dengan seorang ustazah ni. Dia mempunyai kelebihan yang tersendiri. Sisi lain sebagai seorang wanita ustazah dan dia suka bertukang. Jadi yang terkini dia hasilkan dapur ataupun pengubah suaian dapur lama yang di rumahnya, dapur asal, menjadi dapur minimalis. Kalau anda saksikan gambar ataupun mungkin perasan di Twitter, anda mungkin tahu tentang cerita ni. Tapi tak apa, kita tahu lebih lanjut lagi bersama dengan tuan punya badan sendiri. Kini bersama dengan Ustazah Auni Hazwani Faizun, berada di talian. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sekarang ni nampak macam berada di dapur baru. Ya. Okey, kita nak ceritakan sikitlah. Tadi saya ada ceritakan yang kerja-kerja pengubah suaian dapur daripada dapur asal. Ini merupakan hadiah kepada ibu lah kan. Lebih kurang Ustazah Auni dengan bapanya sendiri yang buat kerja-kerja ni. Tapi mungkin nak tahu cerita lebih lanjut lagi. Silakan kongsi dengan kami. Okey, dapur ni sebenarnya dah 10 tahun. Okey. So dia dalam keadaan yang tak berapa okey, warna pun campur-campur macam tu kan. Asal lah dapur asalnya. Dapur asalnya. Jadi kita tahu mak ni suka memasak. Okey. Daripada pagi sampai ke malam tu maksudnya dapur ni office je. So kita nak bagi dia selesa. Kita cubalah macam cari idea untuk ubah dan usul kat mak. Dan mak approve benda tu. Terus proceed lah beberapa hari lepas tu. Oh, ada prosedur dulu approve tak approve dulu Ada. Jadi daripada pemilihan tabletop, pemilihan warna yang kita melihat begitu minimalis dan hanyalah kombinasi beberapa warna sahaja, saya sangat sukakan konsep dapur ini secara peribadinya. Ini adalah bagaimana keputusan bersama ataupun pemilihan dia bagaimana? Dari segi warna, kedudukan asal semua memang daripada saya. Idea asal memang daripada saya semua. Okay. So, mak dengan ayah ni just, dia dengar je kita bentang depan dia orang. So, dia orang approve, terus on je lah. Kalau tidak keberatan, boleh tak Ustazah Auni bawa saya berjalan-jalan di dapur tu? Yang boleh ditunjukkan lah. Kita nak tengok juga sebab kita hanya dapat saksikan sekarang ni background di dapur masak je lah. Kan? Saya tertarik dengan apa tahu? Island. Oh, island. Boleh tak kalau kita nak tengok? Mana tahu kan? Boleh jadikan konsep idea dan sebagainya. Okey, sekejap Okey, kita minta mungkin boleh tunjukkan Ustazah Auni. Itu dia.
Sekejap Okey. Ni island table. Okey. Island ni tabletopnya marble Tak, saya guna tiles seramik biasa je. Oh, jadi disalutkan atas tu? Atas ni kita letak simen warna putih tu. Jadi tak nampak cambungan di sana. Tiles. Oh, jadi yang sama juga digunakan untuk tabletop bahagian dapur kering? Dapur kering tak, dia lain. Yang lain. Oh. Cuma dinding di bahagian dapur tu kayu lah yang sebelah sana tu, di yang tempat jam tu. Yang ni? Yang ni guna plywood. Oh. Jadi plywood tu ditambahkan kat situ je lah. Kerja-kerja ini difahamkan belah-belah dan gam. Okey, antara banyak-banyak bahagian lah island dan juga di bahagian dapur L tu, yang mana yang paling kritikal kerja-kerjanya? Okey, kita nak tengok balik yang paling susah dekat bawah. Sekejap. Okey. Tukar Yang paling susah bahagian bawah stove ni. Okey, kenapa dikatakan itu susah? Sebab dia ada drawer yang boleh macam ni. Oh, untuk ni hidden dia compartment. Dia ada drawer, saya susah. Hidden compartment macam tu. Okey, secara keseluruhannya difahamkan bajet yang digunakan adalah RM1,500. Betul ke? Betul, RM1,500. RM1,500 tu maknanya beli barang-barang dari segi barang-barang yang sebelum dijadikan lah, sebelum diubah suai dan sebagainya. Itu memang daripada barang yang kecil sampai barang yang besar sekali. So kita kira-kira dalam RM1,500. Okey, dalam RM1,500 tu yang paling menelan kos yang tinggi adalah apa? Cat lantai dengan tiles. Oh, cat lantai dan tiles. Okey, ini kita tunjukkan kerja-kerja kayu yang dilakukan. Memang 100% dilakukan oleh Ustazah Auni sendiri ya, dan juga bapa Difahamkan bapa juga bantu. Ayah buat tabletop dan island kitchen. Okey, di sini apa yang saya dapat kongsikan, Ustazah Auni merupakan seorang yang mengajar kafah lah Fardu Ain untuk dah 4 tahun dah, dan juga mempunyai lulusan diploma dakwah dan pengurusan. Macam mana boleh ada minat ataupun ilmu tentang kayu dan sebagainya ni? Okey, sebenarnya saya daripada kecil memang suka seni, tapi more tu seni lukisan. Okey. Cuma yang kayu ni dia tercebur tanpa sengaja. Sebab 2015 dulu kawan nak kahwin. So saya nak bagi dia hadiah. Saya buatkan dia satu photo booth yang berunsurkan kayu pine ni. So daripada situ lah orang tengok saya post gambar mesin semua kan. So dia orang start order dari situ. Maknanya belajar di mana? Belajar dari teknik dan sebagainya ni, teknik potong kayu, teknik pemilihan kayu, cat dan sebagainya ni, bagaimana Ustazah pelajari? Tu semua saya belajar sendiri. Maksudnya kita explore, try and error. Okey. Selain daripada menghasilkan pengubahsuaian dapur rumah sendiri, difahamkan Ustazah juga mengambil tempahan kan? Ya. Bagaimana? Tempahan yang bagaimana hanyalah diterima dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan. Kita depend atas customer. Mostly banyak order meja. Meja Jepun paling banyak. Meja, almari, mainan budak-budak pun ada. So depend atas customer lah. Ustazah mungkin boleh kongsikan tak keluasan dapur tu berapa square feet untuk kita dapat gambarkan, sebab dalam gambar video macam ni kita tak dapat nak bayangkan sangat kan, nampak macam luas tau. Dia dalam 17 kali 17 kaki macam tu. 17 kali 17 kaki. Itu bahagian dapur sahajalah, termasuk dengan island tu. Yes. Jadi konsep yang dipilih ni lebih kepada hidden compartment, sebab saya nampak ada compartment besar yang masukkan periuk nasi dan sebagainya itu. Kalau ini adakah sesuai dilakukan untuk mereka yang mempunyai ruang kecil di dapur? Kalau bagi saya sesuai lah, sebab kita boleh jadikan dia macam mini store kan. Macam orang mak-mak ni kan dia suka kumpul barang-barang banyak. Jadi tak nak bagi nampak berselerak, better simpan dalam ni lah storage.
Okey. Jadi ini merupakan hasil kerja, ada kerusi, meja, ada katil juga dihasilkan. Macam rutin harian Ustazah sendiri bagaimana? Daripada pagi sampai ke petang tu, bila masa yang diperuntukkan untuk pergi ke bengkel ataupun mini bengkel yang ada di rumah tu? Biasa saya punya jadual daripada pagi pukul 8 sampai pukul 12 memang dekat bengkel. Lepas tu baru siap-siap pergi kafar. Okey, pagi tu memang sentuh kayu dululah. Memang sentuh kayu dulu. Okey, lepas ni perancangan dipasarkan di mana? Macam promosinya kalau sebelum ni sebenarnya niat tak nak di-viralkan pun kan, tetapi perkongsian itu viral di Twitter. Jadi kalau mungkin mereka nak tempah, nak hasil tangan daripada Ustazah sendiri, bagaimana untuk menghubungi Ustazah? Silakan. Saya biasanya kalau order ni memang dari IG. Dari apa? Sorry? Facebook dan IG. Facebook dan IG. Okey, kongsikan IG Ustazah. IG saya Auni Hazwani. Boleh DM sajalah Auni Hazwani. Okey, itu dia. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Okey, sama-sama. Terima kasih juga sudah jemput. Ya. Okey, itu dia. Kirim salam dekat ibu dan ayahnya. InsyaAllah. Okey, itu dia. Satu hadiah yang cukup bermakna ya bila seorang anak tu menghasilkan pengubahsuaian dapur secara keseluruhannya. Dari memang dapur asal sehinggalah boleh dijadikan dapur siap ada island kitchen lagi. Pengubahsuaian selama 2 bulan itu cukup mendapat perhatian. Itu yang kita kongsikan antara inspirasi lah. Walaupun ada sisi lainnya sebagai seorang ustazah tetapi ada berbakat untuk mengubah suai dapur. Okey, seterusnya perkongsian kita selepas ini akan mendekati satu band iaitu Tree Hill yang sedang meningkat naik. Kita ingin tahu perkembangannya seketika nanti dalam Meliksi hari ini. Pada kehidupan norma baru ini, penggunaan pelitup muka sama ada jenis pakai buang atau fabrik sangatlah penting dalam membendung penularan virus COVID-19. Cara memakai pelitup muka adalah sangat penting. Ramai yang tidak memakai pelitup muka dengan betul. Ilyas, kita tidak boleh pakai pelitup muka di bawah hidung. Salah tu. Bukan begitu, Ilyas. Lihat bagaimana Sheila memakai pelitup muka. Pastikan ianya menutup hidung dan mulut sepenuhnya. Pemakaian pelitup muka yang betul dapat mengurangkan risiko jangkitan. Ramai yang tidak tahu cara menyimpan pelitup muka yang betul, terutamanya semasa makan. Kita tidak boleh meletakkannya di bawah dagu ataupun disangkut pada telinga. Disisip di lengan atau siku pun tidak boleh. Contohilah Alia yang menyimpan pelitup mukanya dalam beg plastik. Pelitup muka pakai buang hanya boleh dipakai sekali sahaja dan tidak melebihi 8 jam. Bagi yang bergejala, pelitup muka pakai buang perlu ditukar selepas 4 jam. Setiap pelitup muka harus ditukar apabila permukaan dalam basah atau lembap. Bagaimana pula dengan pelitup muka yang telah diguna? Pelitup muka pakai buang perlu dibuang dengan cara yang betul. Pegang pada tali atau loop pelitup muka dan tanggalkan. Seterusnya, masukkan dalam beg plastik dan buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Pastikan anda mencuci tangan dengan air dan sabun selepas membuang pelitup muka. Manakala pelitup muka fabrik perlu dibasuh dengan sabun pencuci sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. Jangan lupa untuk sidai dan keringkan. Selesai. Mudah sahaja kan? Pemakaian pelitup muka perlulah mengikut kesesuaian keadaan. Sheila, pelitup muka tidak perlu dipakai sekiranya kita memandu kereta bersendirian. Begitu juga ketika kita bersenam seperti berjoging. Ianya boleh mengganggu pernafasan kita. Pelitup muka wajib dipakai di tempat-tempat awam. Setiap orang mesti memakai pelitup muka semasa berada di luar rumah. Lupa? Rimas? Jangan dijadikan alasan untuk tidak memakai pelitup muka. Jangan leka dan alpa. Kita belum menang. Wow, ilusi. Lain daripada yang lain, percaturan yang
Bernion Ya, bernion. Bernion kali ini dari Ya. Tree Hill. Jom kita bersama dengan Tree Hill kini keempat-empatnya. Assalamualaikum. Mana kalian? Paparkan. Ya. Siapa yang di dalam kereta tu nak ke mana? Pergi mana-mana pun. Pergi mana-mana pun. Oh. Alamak yang satu tu kenapa tertutup? Okey, dah ada. Okey, dah buka dah. Okey, apa khabar semuanya? Mungkin boleh kenalkan diri satu persatu. Okey, saya Sabran. Sabran, okey. Okey. Siapa? Siapa? Saya Arash. Arash. Okey. So, saya Harry. Harry. Dan saya Aiman. Aiman. Ya. Ini pakat nak simpan jambang ramai-ramai ke apa ni? Ni. Kecuali Harry ya. Okey, kita cerita sikitlah tentang ilusi ni. Kita dapat saksikan video klip yang lain daripada yang lain. Kan? Bila keluar-keluar je dah neon. Tadi kita dah wow. Jadi macam mana ideanya dan sebagainya? Mungkin boleh ceritakan sikit siapa nak ambil, siapa sahaja? Harry lah, Harry. Atau siapa? Betul. Macam mana ilusi Harry? Kau yang okey. Ilusi ni cerita dia tentang seorang lelaki yang bercinta kepada yang benda yang tak wujud seperti karakter macam anime macam tu. So dia berilusi. Betul. Okey. Terlebih nak lebih dalam Sabran, jawab Sabran. Dia banyak kita selalu bercinta dengan manusia kan, bercinta sesama manusia, tapi kita kali ni kita ambil karakter game ke anime ke yang kita bercinta dalam ilusi kita. Dalam minda je kita perlu bayangkan dia macam tu. Ya. Okey. Ini siapa yang siapa peminat anime, manga semua ni dalam kalangan kalian ni sampai boleh bersetuju untuk lagu macam ni? Tak ada kot rasanya. Sebab kita orang bawa cerita ni sebab dah pernah ada dekat dunia, sebab dia bercinta dengan anime. Tapi benda tu tak wujud pun dengan perempuan tu. Tapi dia dah Okey. Muzik videonya yang kita saksikan memang sangat menarik perhatian lah. Maksudnya idea siapa ni? Siapa punya arahan bagaimana boleh terhasilnya muzik video ni? Itu permulaannya. Mula-mula saya yang buat. Tu Aiman. Untuk music video yang buat storyboard dengan direct semua Alip daripada label kami juga. So dia ambil idea daripada penceritaan Harry sendiri selaku komposer. So dari situ dia buat satu storyline yang menggambarkan gadis-gadis kat dalam music video tu sebagai ilusi kita orang je lah, macam tu lah. Tak wujud. Okey. Sebab kalian baru 3 single. Ini adalah single yang ketiga. Jadi kita nak tahu rentak genre tu macam masih berteka-teki tau. Yang mana satu yang paling menjadi pilihan lah kan, nak bawa haluan tu ke mana. Bagaimana? Mungkin boleh kongsikan. Sebenarnya Tree dia tak stick pada satu genre. So kita orang suka mencuba. Maksudnya kalau maybe genre ni kita orang nak try ini pula, apa yang ni. So kita orang push je apa yang kita orang nak buat. Kita orang tak stick pada satu macam tu lah. Baik. Cuba pelbagai cabang lah kan. Tapi masih lagi secara DNA-nya ialah rock band lah kan? Ya, tu paling penting lah sebenarnya. Ya. Arash belum bercakap lagi ni. Ya, saya. Arash ada di mana tu? Ada di rumah. Okey, di kalangan kalian ni kebiasaannya kan dalam mencorak sesuatu lagu ke, persembahan ke atau hala tuju ke, bagaimana perbincangan tu dilakukan Arash? Sebab macam sekarang ni pun ada 4 orang ni dikumpulkan dalam satu kawasan daripada tempat beza pun mungkin ada kepala masing-masing kan, percaturan masing-masing. Macam mana tu Arash? Benda tu tak dengar. Siapa ketua lah? Ketua siapa? Pandai jawapan Arash ni ya. Selamat. Tak dengar juga. Siapa ketua ni Arash? Siapa ketua di kalangan 4 orang ni? Okey, kalau ketua memang Harry lah. Harry ketua, okey. Harry. Betul, rambut dia lain sikit Harry. Patut Harry tak berjambang Tak ada. Arash. Okey, maknanya apa-apa saja keputusan dari segi konsep, dari segi ni, adakah
Harry yang memberikan kata putus ataupun Harry terbuka kepada perbincangan dan juga cadangan yang lain? Sebenarnya konsep ni semua kita orang macam mana, dia pendapat macam mana, saya punya pendapat macam mana. So kita orang sama-sama untuk jadikan satu yang sama. Okey. Baik. Okey, apa pegangan kalian untuk memastikan kalian semua bersepakat, walaupun gaduh-gaduh tu biasalah kan kalau ada 4 orang dan sebagainya kan. Tapi apa pegangan kalian? Apa sekalipun terjadi, Trihil tetap bersama. Untuk tu kita orang selalu pegang dengan satu benda lah. Kita start macam mana struggle. So kalau kata masing-masing nak give up, jadi rugilah kat situ. So walaupun kata tak jadi ke apa, kita buat je dengan apa yang kita passion semua kan. So itu yang membuatkan kita orang terus kuat lah dalam industri, insyaAllah. Sentiasa ingat di mana kita bermula kan. Betul. Itu dekatnya. Okey, ini misteri yang mungkin ada orang dah tahu jawapan, tapi saya masih lagi tak tahu jawapan. Trihil tu datang daripada mana nama tu, dan kenapa memilih Trihil bukan Tuhil, bukan Leaf Hill ke? Itu tree, ini tree kan. Pokok kan. Siapa nak kongsi? Harry? Harry? Semua tolak dekat Harry ni. Trihil dia macam melambangkan macam kita mendaki kan, so sampai ke puncak tu dia tanda tenang atau something. Berapa menilaikan dia? Dia dekat sini lah. Kita mendaki bukit, at the same time kita macam bagi pendengar-pendengar dekat bawah kononnya lah, macam kita nak capai bukit dah tinggi atau pokok dah tinggi macam tu. So kita orang dalam masa yang sama nak sampaikan vibe-vibe baru bagi orang-orang tu lah. Okay. Maksud nama pun macam simbolik lagu tu. Betul lah. Okay, sebab ialah macam-macam cerita ni di sebalik nama lagu. Ada macam Floor 88, ada drama band, typewriter dan sebagainya. Jadi setiap band ada cerita masing-masing kan. Okey. Jadi berapa kerap kalian akan keluarkan single baru ni, dan adakah satu hari nanti betul-betul akan kompos lagu sendiri, betul-betul sendiri? Sebenarnya Ilusi ni Harry sendiri yang kompos. So insyaAllah untuk projek-projek yang akan datang memang semua lagu Trihil memang daripada Ari-Ali sendiri lah. Okey. Itulah, kita orang akan tetapkan macam tu. Bermula dengan Ilusi ni dan seterusnya akan terus buat lagu sendiri. Jadi kalian aktif di mana? Bagaimana yang paling mudah sekali peminat-peminat nak reach out dengan kalian? Instagram, Music Trihil, IG, Twitter, Facebook, semua Music Trihil. Okey, paling mudah lah. Okey, kita harapkan yang terbaik untuk Trihil, insya-Allah, dan Ilusi ni terus terbang kan, terus menjadi Ilusi pilihan. terus terbang Yang tengah-tengah? Yang tengah-tengah apa Dia ada kan Ilusi terbang. Yang pastinya kita harapkan single terbaru ni mendapat tempat di hati peminat, insya-Allah. Okey, jaga diri baik-baik kalian semua. Hati-hati memandu ya. Harry. Terima kasih. Ke dia nak bawa prop dia duduk dalam kereta tu? Tak, kadang-kadang kita nak kedap bunyi kan. Dalam kereta tu paling sesuai. Kereta tempat paling sesuai. Okey. Cuba kita DM dia lah, tanya kenapa. Itulah dia. Okey, itu dia 4 yang anak muda dengan Trihil dengan pertaruhan terbaru Ilusi. Mungkin boleh dengarkan di mana-mana platform muzik. Okey? Betul. Saya tengah ingat single kedua apa? Terbang yang pertama. Gerak. Kita cari nanti kita cari. Nanti kita cari lah. Kita minta penerbit pun tolong sama-sama carikan, tapi kamera dah gerak. Kamera jangan gerak, sabar dulu. Dari bawah dia gerak Cubaan lah, kita nak kelainan sikit kan. Sebab juru kamera kita ni sedang berlatih untuk AJL je sebenarnya. Semua juru kamera hebat yang akan berada di pentas AJL nanti. Kalau anda nampak shot-shot hebat tu, ada individu di sebaliknya ya. Kita harap juru kamera melatah tu akan viral juga nanti. Jangan sampai kacau shot nanti. Masa rehearsal pun okeylah. Tapi tak, walaupun melatah, tapi waktu kerja tak akan bergerak, tak kacau. Itu dia punya kepakaran skill dia. Kepakarannya. Jadi kita nak raikan juru kamera kita akan bertugas. Ya, selain daripada host, selain daripada komposer, penyanyi, producer dan sebagainya.
kan? Betul, Okey. betul. 14 Mac nanti jangan lupalah sama-sama kita saksikan AJL. Okey, esok kita akan kembali kesan faktor cuaca ke atas bekalan air. Ini memang satu topik yang kerap dibincangkanlah sekarang ni. Betul. Esok nanti kita jumpa. Assalamualaikum, jaga diri semua. Bye bye. Tengok Didik TV semua selalu bye. Adalah dirimu, jika benar itu jangan hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Aku bagaikan mentari jingga menghiasi cahaya kamarmu. Aku pun juga seperti rembulan menemani di saat malammu. Ku rasa resah bila kau tiada. Hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati. Berjanji